Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Salam penuh inspirasi kami ucapkan kepada anda. Hari ini hari Jumaat dan bukan saja hari ini hari yang kita tahu hari yang penuh barakah dan pagi tadi hujan. Ramai mungkin saya kira bukan saya je, tapi penonton-penonton juga yang masa nak bangun turun daripada katil tu, ya Allah ya Tuhanku. Susah nak tolak selimut tu, susah kan. Okey, apa pun kami harapkan yang terbaik untuk anda semua pada hari ini. Terus kekal sihat, ceria dan pastikan terus bersama kami sepanjang siaran 1 jam ini dengan satu lagi topik yang menarik. Dan kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton yang mungkin ada dalam kalangan anda dah pun tahu dan mungkin juga tak tahu. Untuk sama-sama kita doakanlah kesejahteraan Tun Mahathir, yang mana Tun Mahathir dimasukkan ke Institut Jantung Negara pada malam tadi. Dan kita harapkan beliau dimasukkan untuk pemeriksaan kesihatan menyeluruh dan juga pemantauan lanjut. Jadi kita doakan semoga Tun terus dipanjangkan usia dalam kesihatan yang terbaik. Dan cakap tentang hujan tadi, Fahri. Okay, tapi sebelum tu nak cakap pasal hujan, pasal cuaca, betul lah. Di sekitar Petaling Jaya memang kalau kita daripada pagi tadi memang hujan. Tapi mungkin ramai tidak tahu, saya ingin kongsikan sikit fakta mengenai cuaca ni. Kata Siti Hasfiza Aswati Sabjahan ni, antara profil beliau adalah beliau pernah menjadi gadis cuaca. Jadi saya nak minta Fiza melaporkan keadaan cuaca dengan cara. Tak maulah, segan. Saya ingatkan tadi saya nak cakap awak dah macam jejaka cuaca. Itu sejarah lama. Okey, dan kita nak kongsikan yang mana sistem lekukan tropika yang berbentuk di perairan Laut Cina Selatan telah pun memasuki negeri Pahang pada lewat malam, dan sehubungan dengan itu amaran hujan berterusan buruk pada 1.20 pagi 17 Disember dikemas kini, yang mana amaran hujan berterusan bahaya untuk kawasan-kawasan di Terengganu dan juga di Pahang, iaitu di Kemaman dan Kuantan. Dan amaran hujan berterusan kategori buruk sehingga semalam dikeluarkan untuk kawasan-kawasan seperti berikut, seperti mana yang kita saksikan: Kelantan, untuk Terengganu, Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun, dan juga Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Pekan. Bagi amaran hujan berterusan waspada pula sehingga 17 Disember, iaitu hari ini, dikeluarkan di kawasan-kawasan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, di kawasan-kawasan seperti Raub, Bentong, Temeloh, Maran dan juga Bera. Orang kata sediakan payung sebelum hujan, itu memang banyak kebenarannya. Dan bila kita cakap tentang amaran hujan ini, bukan saja kita sediakan payung, Fahrin, tetapi kalau anda yang memandu, bawa motosikal dan sebagainya, sediakan peralatan yang sewajarnya. Baju hujan, kalau bawa kereta tu pastikan wiper tu memang, kalau kita nak kita panggil apa? Lap cermin? Okey, macam tu lah kan. Air tu kan. Bagi kan masih lagi berfungsi dan sebagainya. Sama-sama kita ingatkan diri kita, dan kita nak kongsikan juga sesuatu kepada anda. Kadang-kadang kita cakap tentang kereta tadi, wiper kereta kan. Kadang-kadang dah sampai waktu nak kena tukar wiper kereta, tapi duit tabungan tak cukup nak tukar. Nak hantar pergi servis dan sebagainya. Dan bukan saja duit tabungan, tapi kadang-kadang bila kita dilanda sebarang kecemasan dan sebagainya, kita tiba-tiba bila kita tak ada tabungan, dah menjadi satu masalah pula. Jadi ini yang cukup menarik kita nak kongsikan di dalam TikTok pilihan kami, serba sedikit mengenai pentingnya tabungan. Silakan. Jika memang cinta tak perlu harus kau takut, jika memang jodoh tong dua akan bersatu, saya percaya semuanya Tuhan sudah turun untuk bahagia. I love you baby, and if it's quite alright, I need you baby to warm these lonely nights. I love you baby, trust in me when I say Bismillah cinta. Percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua.
Lagi drama lagi rasa. Hey, aku memang drama-drama sangat. Lagi sakit lagi suka. Hey, aku memang drama-drama sangat. Lagi drama lagi rasa. Hey, aku memang drama-drama sangat. Lagi duka lagi suka. Drama sangat. Debaran anugerah drama sangat yang bakal berlangsung pada hari Sabtu nanti pasti dirasai oleh barisan-barisan selebriti dan juga artis tanah air yang tercalon. Hari untuk mengiktiraf kebolehan dan juga bakat mereka dalam seni lakonan. Dan sekarang ini saya bersama dengan, saya kalau duduk sebelah individu ni rasa kecil sangat. Kecil bukan sebab saiz badan, tapi kecil sebab individu ini sangat-sangat berbakat besar dan menjadi idola ramai sebenarnya dalam kalangan peminat-peminat dan juga penonton-penonton kita. Kita bersama dengan Liza Abdullah. Apa khabar? Khabar baik. Masya Allah, tabarakallah. Bila cakap rasa kecil tak terasa tadi tahu. Jangan macam tu. I rasa macam dah cuba kecilkan badan tadi tahu. Tapi kita bukan cakap pasal saiz badan. Kita cakap tentang betapa besar Allahu dan Akbar. hebat serta Masya Allah, berbakatnya tabarakallah. insan bernama Liza Abdullah ni. Allahu Okey, Akbar. Liza Abdullah ataupun popular dengan watak Mak Leha Leha, kan? Cakap tentang watak Mak Leha ni dan watak Mak Leha ini juga dikategorikan dan dicalonkan Itulah. sebagai watak antagonis terbaik untuk anugerah drama sangat. Baru je menang anugerah bintang popular baru-baru ni. Allahu Tahniah Akbar. diucapkan Okey. dan tercalon pula untuk anugerah drama sangat ni. Perasaannya? Masya Allah, tabarakallah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Sebenarnya di penghujung-penghujung usia ni, sebenarnya jangan cakap macam tu. penghujung usia lah, maksudnya dah almost hampir 40 tahun. Sebenarnya saya kakak lah daripada hari pertama melangkah tu tidak pernah berimpi, berangan nak mendapat apa-apa anugerah pun. Tetapi bila dia dah calonkan dan pernah pun mendapat yang masa anugerah bintang popular tu, bagi kakak ini adalah anugerah untuk peminat-peminat yang selama ni menyokong, yang selama ni kata orang support kita. So memang ini adalah hadiah yang sangat istimewa buat peminat ataupun penyokong. And bila dalam masa yang sama dicalonkan untuk anugerah drama sangat ni, Masya Allah, tak tahu kesinambungannya. Kesinambungannya. Sambil-sambil tu kita boleh kongsikanlah juga tentang sokongan peminat kan terhadap Liza Abdullah sendiri. Bukan sahaja sebagai seorang individu tapi juga menerusi watak-watak lakonan yang dilakonkan oleh Liza Abdullah. Macam mana tadi? Sokongan peminat. Itulah tadi macam tak terharah ni. Sokongan peminat. Maknanya macam mana? Macam mana sokongan peminat terhadap Liza Abdullah selama ni kan? Itulah Fiza, kakak ni sehingga hari ni macam tak terfikir, tak termimpi yang bahawasanya kita ada lagi peminat, ada lagi penyokong yang menyokong dari muda sampai ke dalam usia yang begini. So dah tentunya memang ucapan yang tidak terhingga kepada diorang, and kerana yang berada di sini pun kerana sokongan yang berada di sini pun sokongan peminat-peminat juga. Ya, sokongan peminat. Itulah dia kan. Ya Allah. Kita teronok macam dalam set Fiza, dia sekarang macam ni kan. jadi macam tak terharap sebab I ni sebenarnya merindukan seseorang. Ya, dan I rasakan I rindu dia. Mana dia pergi? I sebenarnya tadi tak tentu harah hidup I. Bila I seorang, I rasa macam I cannot. You cannot ya. Now she is here. Mana dia ni? Mak Aduh. Leha bertemu dengan Mak Yik. I geram dengan dia ni. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cik pasal dengan aku kat sini. Hello. Kita ingat kau seorang je boleh. Terima kasih. Yes. Tadi mood tak ada kan? Kau ada je terus aku Ya semangat. Allah, kakakku. Assalamualaikum. Tahniah. Apa kata? Tahniah menang MVP Kau daripada mana tadi ni? Saya daripada Melaka. Oh, padat. Jalan pula jam. Tak apa, memang untuk korang set ni. Memang ni kita betul. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya Allah, Kita bersama dalam wanita hari ini. Hari bukan. Samah dan Mak Leha bertembung. Hormat sikit di host. Tak, dia bagi laluan 3 minit je. weh. Tenang, Mak Duit. 3 minit je? Oh, 3 minit je ke? Okey. Didi juga dicalonkan untuk watak antagonis kan. Anda berdua kalau tengok keakraban memang merupakan sahabat lama juga dalam industri. Masya Allah. Jadi bila sama-sama bersaing untuk watak ni kan, apa harapan Didi sebenarnya? Saya tak ada harapan. Kita dah tercalon cukup bagus. Betul, Alhamdulillah. betul. Dan saya dengan Sama lah. Dia dah macam adik saya ni. Saya tak tahu saya nak kakak saya. Dah macam adik saya. Boleh pegang, guys. So, InsyaAllah. kita boleh kan? InsyaAllah. Saya ni macam ni lah, Fiza. Bila kakak ke dia, kita ni tidak ada. Bila dah berada dalam industri yang terlalu lama, kita rasa itu dah bersyukur rahmat Allah. Kalau dia menang pun syukur Alhamdulillah. Saya tak menang pun saya rasa as long that kita dah top 5 dah Didi. Saya ni kalau boleh masih relevan. boleh Kita tak masih relevan. Ya, boleh masih relevan. Dan kalau untuk Liza bertanding untuk
watak Mak Leha. Dan Didi watak Mak Salma. Geram ke tengok dalam Cik takdir yang Salma. Makcik Salma kan. Tapi dia ni lagi jahat sebab kau sampai ke tahap orang panggil Yahudi. Rasa Cik dia lagi Salma. jahat ni. Cik Aku Salma. rasa lah, aku rasa. Masalahnya aku Fir'aun lah. Cik Salma dalam siri takdir yang tertulis kan. Jadi bila kita lihat setiap kali watak yang dilakonkan tu memberi impak, itu tentang watak Cik Salma. Baru-baru ni watak Mak Yik melampau geram. ni. Jadi macam mana tu bila watak yang dilakonkan tu orang terima, mendapat sokongan dan pengiktirafan? Alhamdulillah lah, kita orang ni dia bagi tanggungjawab Betul, amanah. betul, Apa yang dia orang sebenarnya. bagi, payment okey, kita orang jalan je. Oh, dia berkira. Kau kira. Oh, dia kira payment. Itu aku punya tu. Ni. Tapi aku tak Oh, cakap ya ke? Ahmad. Oh, Farid okey, okey, Ahmad. okey, Kenapa okey. tak masuk sekali kau seorang kat situ. Tapi bagi Okey. kita orang ni, macam saya dengan Liza sendirilah. Kak Liza lah, hormatlah tu sikit. Kata nak muda. Okey, Liza, yes. Liza Abdullah ni, saya dengan dia memang tak pernah Masya Allah. ada masalah. Yalah, insya Apa Allah. saja yang Insya Allah. diberi amanah untuk ditanggungjawabkan betul. sebagai watak, tak kisah Cik Salma ke Mak Leha ke, Ya. kami cuba ikut apa Betul, kehendak pengarah betul, dan juga penulis skrip jugalah. Sebelum kita nak cakap tentang harapan untuk Liza dan juga Didi. Tadi anda berdua ada cakap tentang bagaimana anda berdua ni kekal relevan dalam industri ni. Mungkin ada sesuatu juga nak disampaikan kepada pelapis-pelapis, pelakon baru. Sebab kadang-kadang ada yang muncul, dia macam cendawan tumbuh, tapi tiba-tiba dia jadi macam biskut. Kejap ada, kejap tak ada. Tapi bagaimana anda berdua sampai ke hari ini masih terus kekal dan relevan dalam industri filem ataupun industri lakonan tanah air ini? Apa yang diamalkan? Orang tua dulu. Okay. Orang tua? Oh, Pak Ning kau serah kau tua. Kau ingat kau muda sangat. Gelak je Okey, first saya. of all, kita rasa hari dia tanggungjawab kita, kejujuran dalam kerja, disiplin, komitmen and menjaga hubungan dengan semua orang. Hubungan tu maksudnya kita daripada runner sampai ke producer and tanggungjawab kita dengan sekeliling. And bila dia bagi tanggungjawab saya, insya-Allah saya ni ada jenis orang yang kuat kerja. Kuat kerja tu kalau nak bagi 200%. And sampai Dia back to back job dia. Amin. Kau Selangor dia, pergi Kelang dia, Tu dulu. Melaka dia. Tu dah. Sekarang. Sekarang kau cakap, aku nak cakap sekarang ni. Kan kau je lah. Kau seorang dalam cakap, aku tak cakap. Okey. Tak tentu kau dah. Okey, kerananya itu salah satu rezeki Allah, yang salah satu diri kita. Diri kita ni bila diberi tanggungjawab, saya adalah manusia yang kalau buat kerja, saya akan bagi 200%. Tidak ada istilah cincai dalam kehidupan saya, dalam perjuangan saya, and saya bekerja daripada bawah, bukanlah ke atas ni saya berada di atas, tak. Saya selesa dengan keadaan sekarang dengan watak yang diberi, kita kena bertanggungjawab, jujur dengan kerja kita, jaga hubungan kita dengan semua orang, insya-Allah kita akan kekal, insya-Allah. Baiklah, Didi pula? Macam saya senang aja. Kalau berada di lokasi tu, tinggalkan kenangan manis, jangan tinggal kenangan pahit. Kepada semua pelapis-pelapis baru ni, ini satu benda yang kita just nak ingatkan. Kalau kata anda berada di satu set yang sama bersama kami-kami ni, otai-otai ni, masa itulah korang kena dapatkan ilmu dan pengalaman bersama dengan kita. Jangan habis je break kau duduk dalam kereta. Itu yang saya nak ingatkan. Oh ya, tak boleh Tak boleh. Kalau tak kereta boleh. mahal pun tak Liza boleh. Dola pun kadang aku nak warning dia. Sebab Tapi kan- tak ada, dia tak pernah buat. adalah, So insyaAllah. benda tu, kita cakap bukan kerana sekarang ni pun isu follower lah apa benda Ya, kan. ya, ya. Dengan Tapi 1 kau juta ramai nak tak follow kena kau. ni. Kau ramai followers Ramai kan? lepas ni aku buat TikTok dengan kau. Dan kita nak beritahu juga kepada semua. Ya. Seperti biasa Liza cakap, kita kena ada disiplin, kita kena fokus dengan watak yang diberi. Ya, Itu betul. saja. Homework Walau kena macam ada. ni kan, walau kita banyak main insya-Allah, tapi insya-Allah one comes to work, kita very Wow, jaga. professional. Cakap putih. You speak English. Can we You speak English. Very good. You speak You- English. Yes, You it want isn't. award Yes, MVP it or something? isn't. Yes, MVP. Okey, sebenarnya kan rasa seronok dan rasa tak cukup masa pula bersama dengan Liza dan juga Didi kerana kedua-duanya sememangnya mempunyai pengalaman, profesionalisme yang tinggi dan sangat berbakat besar dan Amin. sampai hari ini alhamdulillah masih lagi diterima ramai dan juga masih relevan kerana komitmen dan tanggungjawab yang sentiasa diberikan. Untuk Didi dan juga Liza, kami doakan selamat maju jaya. Kalau saya jadi juri, saya pun pening nak pilih mana satu, dua-dua sama-sama hebat. Dan kita doakan sesiapa saja yang menang akan terus berkembang dan terus mewarnai industri lakonan tanah air. Jangan lupa untuk tonton Anugerah Drama Sangat pada hari Sabtu nanti. Sebelum kita nak kongsikan tentang topik kita, ada sesuatu bingkisan daripada Factory Raya yang nak dikongsikan menerusi Ilham Sanubari. Saksikan. Terima kasih. Sama-sama. Oh, dah habis dah? Ilham Sanubari bersama Fetri Yahya untuk Wanita Hari Ini. Kita nak bincangkan tentang isu perkahwinan yang dibuat main, seolah main pondok-pondok. Ini kerana tidak ada 3S yang paling utama. Yang pertama, sayang akan hubungan itu. Tidak rasa macam dihargai. Tak rasa macam benda tu penting. Jadi mudah untuk melepaskan. Yang kedua, tidak ada perasaan serius. Ya, anggap ini macam main-main. Boleh cerai, boleh talak, ya, boleh kahwin semula. Jadi tidak ada ilmu yang mendalam tentang keseriusan sebuah hubungan. Yang ketiga, tidak ada silaturahim yang kuat
dengan mentua, dengan keluarga bagi pihak pasangan dan sekeliling mereka. Semoga ada rahmat dalam hubungan cinta rumah tangga yang bercahaya. Ilham Surabari untuk anda dari FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Ya, terima kasih Fetri Yahya. Update berita terkini daripada Bulletin FM secara tepat dan pantas. Stream Bulletin FM di laman web www.bulletinfm.audio atau menerusi aplikasi Audio Plus Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Kita dah dengarkan serba sedikit daripada sahabat kita Fetri Yahya, dan hari ini topik kita cukup menarik. Mudah kahwin rumah tangga buat main-main? Tanda soal Okey. Jadi ini satu perbincangan cukup menarik kerana sekarang ramai yang memang ingin memikul tanggungjawab berkahwin, tetapi apakah benar-benar mereka memahami tanggungjawab berumah tangga itu? Okey, sebarang komen dan juga pendapat yang ingin dikongsikan bersama kami, sila ajukan, sila tulis di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita Hari Ini. Okay, terima kasih terus kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, hari Jumaat ini. Okay, tadi saya dah kongsikan topik menarik kita pada hari ini. Mudah kahwin rumah tangga buat main-main. Boleh ke Fiza ni rumah tangga buat main-main ni? Tak tahu, itu saya tak tahulah, macam saya tak mudah nak kahwin. Betul Jadi tak tahulah. Kalau nak tanya dengan saya pun memang tak boleh dibuat main. Tetapi mungkin saya tidak kata tanpa prejudis, mungkin zaman sekarang ada yang memperkatakan bahawa kahwin tu dah jadi macam mudah sangat. Jadi banyak perkara yang mereka tak nampak, mereka tak tahu dan merasa macam boleh buat main-main pula. Mungkin kadang-kadang bukan kerana mereka buat main-main, tapi cara mereka berkongsi sesuatu itu membuatkan ada dalam kalangan masyarakat yang berfikir mereka ini buat main-main. Contohnya tentang kes yang tular baru-baru ini, walaupun perkongsian maksudnya berbeza, tapi apabila tentang aksi berjoget selepas mereka berpisah ini yang menimbulkan spekulasi dalam kalangan masyarakat, tetapi telah pun dibuat penjelasan oleh pasangan salah seorang daripada pasangan tersebut tentang situasi yang dikongsikan ataupun tular baru-baru ini. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton dan juga tetamu kita pada hari ini. Apakah sebenarnya pengertian ataupun definisi perkahwinan dalam kehidupan anda bagi anda pun mendirikan rumah tangga? Adakah mudah untuk mendirikan rumah tangga? Mudah juga untuk kita membuat sebarang keputusan ataupun apa saja yang ingin digambarkan menerusi perkahwinan tersebut? Kita bersama dengan di studio bersama dengan kita Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad, seorang perunding motivasi bersama kita. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Fiza, Farid? Baik, alhamdulillah. Macam mana doktor ni? Orang kata rumah tangga boleh buat main-main, tapi kita akan bincangkan kerana kita juga bersama dengan kita juga ada tetamu yang secara panggilan video bersama dengan Izzat Lazim dan juga Nur Aziana Ramli yang telah pun bersedia kita saksikan. Apa khabar Izzat dan juga Mona? Alhamdulillah, sihat. Syukur. Alhamdulillah. Izzat, happy belated birthday. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kita mulakan dengan doktor dahululah sebelum bersama dengan Izzat dan juga Mona. Doktor, bila kita letak topik ni mudah kahwin rumah tangga buat main-main, mungkin ramai yang tak setuju. Ada juga yang memberi komen-komen pelbagai dalam Facebook kita ni. Tapi bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton kita apa yang perlu kita tahu dan kita faham supaya kita tak didefinisikan ataupun tak digambarkan seperti apa yang kita nak kongsikan pada hari ini? Okey, bila kita bercakap tentang perkahwinan, pertamanya sekali ia adalah sunnah Nabi SAW. Jadi sesuatu yang sunnah dia kena ambil serius, sebab bila kita kata perkahwinan, kita mencari redha Allah dan dia ladang pahala tau, ladang kebajikan tau. Bila kita ada institusi keluarga ni kan, yang suaminya boleh jadi imam, kemudian boleh mencari nafkah, boleh membesarkan anak-anak dengan sempurna. Semuanya itu adalah ladang pahala. Mendidik pula anak-anak menjadi orang yang anak yang soleh, anak yang soleha. Kemudian anak tu pula besar. Kemudian satu hari nanti menjadi pemimpin kepada ummah. Bayangkan besar ganjaran ladang pahala yang disediakan Allah melalui perkahwinan. Jadi sebab tu bila kita nak berkahwin, kita kena fikir habis-habis, kan? Sebab bukan mudah untuk mencari pasangan. Macam contoh kata Fiza kata tadilah, dia kata dia tak kahwin-kahwin. Jadi sebab apa? Sebab bukan mudah sebenarnya nak buat
satu keputusan. Betul. Nak pilih pasangan bukan nak boleh beli di pasar malam. Betul, bukan kan? katalog. Bukan. Serius. Okey. Saya faham Ustaz. Bukan kata Hari-hari orang tanya bila nak kahwin. sebab dia tak faham benda tu nak buat keputusan. Nak kahwin senang, nak membuat keputusan untuk kahwin tu yang susah. Betul, dengar tu penonton kan? semua rakyat Malaysia. Penuh bersemangat. Saya nak tengok sikit baru ni kan yang pasal tular tu kan, yang berjoget kan. Orang semua hentam kan. Saya nampak begini, memang betul dia tak menjaga sensitiviti dari segi masyarakat acuan kita. Tetapi saya melihat satu perkara tahu. Apabila berlaku perpisahan dan masing-masing gembira, maka tidak ada dendam. Ya. Tidak ada dendam. Antara mereka tidak ada dendam, tidak ada simpan nak bergaduh ke apa, boleh berbaik-baik. Dan berkemungkinan satu hari kalau ada jodoh, kahwinlah semula, rujuklah balik. Bermakna perpisahan itu dilakukan dengan persetujuan bersama dengan cara yang baik. Kalau kita lihat daripada situasi tersebut, Betul, Doktor, maknanya dia orang gembira, happy. Kita ambil yang positif. Ambil yang positif. Cuma mungkinlah bila ditularkan tu, zaman tular, maka tak nampak macam tak sensitif lah, macam buat main-main tentang perkahwinan. Tetapi mereka dah pun membuat penjelasan kan. Dan saya kira kita sebagai masyarakat pun jangan mudahlah untuk cepat menghakimi seseorang tu kan. Kita kena sangka baiklah. Okey, kita nak tanya pada Izzat dan juga Mona sendirilah. Okey, orang kata melayari bahtera perkahwinan ni seperti mana yang kita dah bersetuju, memang memerlukan satu penilaian yang sangat-sangat kritikal dan banyak perkara kita perlu ambil kira. Jadi untuk Izzat dan Mona sendirilah, katalah untuk dikongsi bersama dengan pasangan-pasangan di luar sana tu, kata nak mereka merancang untuk berkahwin. Apa yang mereka perlu betul-betul fikirkan? Kerana orang tak kahwin lagi, dia tak tahu. Tapi awak tak nak merancang? Tak ada. Saya pakai je baju macam ni, saya tak rancang apa-apa. Okey, debar saya dengan soalan tu. Silakan Izzat dan Mona. Okey, kalau ikutkan dari segi pengalaman saya sendirilah. Saya akui ni gila-gila cerita. Saya pada mula-mula kahwin dulu pun, saya sebenarnya pun macam tak merancang juga. Dia macam mula-mula fikir macam bukan main-main. Dia bukan macam main-main. Dia macam kita fikir nak kahwin sebab masa tu mungkin rasa umur dah meningkat sangat kan. Jadi macam tak apalah, kahwin je lah. Sebab kami berdua ni adalah pilihan daripada orang tua kami. Bukannya kami bercerita pun sebelum ni. Jadi mula-mula tu macam saya rasa apalah, kahwin je lah. Macam kita fikir sebab umur pun dah meningkat kan. Tapi bila dah berkahwin tu, bila dah kita dah macam dah sah sebagai suami isteri tu, bagi saya sebagai seorang lelaki, dia akan timbul perasaan di mana kita rasa bila kita istilah perkahwinan, tanggungjawab tu kita tahu bahawa tanggungjawab sebagai seorang suami ni bukannya besar. Bukannya kecil, besar. Jadi maknanya kat situ timbul kesedaran bahawa perkahwinan bukan perkara yang main-main. Maknanya ia memerlukan pengorbanan seluruh jiwa dan raga, di mana perkongsian kita bersama dengan seorang pasangan yang kita tahu, pasangan yang menjadi isteri kita. Jadi kat situ bukan satu perkara yang bagi saya bukan boleh anggap main-main lah. Sebenarnya dia satu perkongsian yang kalau insya-Allah, kalau diizinkan Allah, insya-Allah perkongsian yang abadi, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau Mona, kalau Mona nak kongsikan sesuatu macam Izzat katakan tadi, mungkin ada juga kan dalam kalangan kita ni yang mereka rasa macam tak apalah, kahwin je lah dulu, selepas tu kita go with the flow, diorang kata kan. Tetapi hakikatnya kehidupan berkahwin ni bukan waktu majlis perkahwinan. Ia bermula selepas ijab dan kabul bahawa kehidupan kita akan berubah 360 darjah. Kita ada komitmen, tanggungjawab, tak kira lah lelaki ataupun perempuan, yang kita kena tahu dan faham bahawa ikatan perkahwinan ataupun pernikahan itu bukan sesuatu perkara yang boleh kita buat main-main. Betul, Mona. saya setuju. Saya bersemangat. Okey, silakan Mona. Okey, macam saya juga berkahwin di usia yang lambat, 35 tahun. Jadi Lambat. Lambat. 35 lambat tau. Definisi kami 25 tu macam lambat lah. Macam Izzat 34 muda setahun daripada saya. Lambat juga lah. Jadi saya mula-mula sebab because arwah ayah nak tengok saya kahwin. Tetapi bila masuk dalam alam rumah tangga, tanggungjawab kita sebagai isteri sangat besar. Tambah-tambah kita ada anak. Bila kita ada anak, tanggungjawab kita double, triple lagi besar kita punya tanggungjawab. Kan? Sebab tu, saya cuba mencari yang terbaik untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Sebab tu kata, perkahwinan kita tak boleh main. Kalau kita main, kita tak matang dalam kehidupan kita. Jadi macam mana datang tu, dengan pengalaman yang ada, kenangan yang ada, kita baik pulih kenangan itu supaya benda ni tidak akan menjadi hancur di masa-masa yang akan datang. Kita tahu baru kita punya perkahwinan ni tak sampai lagi 9 tahun, bulan 3 next year baru 9 tahun. Jadi lagi banyak dugaan, cabaran, macam dugaan yang pasal pertama dugaan Izzat
selepas itu kesakitan saya, kesakitan Izzat. Jadi kita kena sabar. Yang paling penting sabar dan redha. Kita kena mohon kepada Allah, redha Rasul. Kita kena selalu macam saya amalkan selepas subuh sekarang ini saya amalkan zikir Allahumma ya barik tu. Bila amalkan setiap hari saya rasa macam relax. Saya tak ada rasa macam terlalu macam awal di Maknanya setiap perkahwinan memang akan diuji. Yes. Kita akan di mana ataupun kental itu sebenarnya. Kami pun diuji juga. Tapi alhamdulillah lah kita cuba stay positif untuk mengekalkan definisi perkahwinan ni agar sebab kita ada anak-anak kita pergi tu sebenarnya. Okey, baik. Ini saya kira sebenarnya kan kita mendengarkan jawapan daripada pasangan yang matang. Okey. Tapi ini satu yang menarik. Ada kesinambungan juga dengan apa yang Fiza tanyakan tadi tentang orang kata go with the flow. Tapi maaf cakaplah. Okey, kalau suatu masa dulu generasi yang dulu bila cakap perkataan cerai itu punya takut. Betul tak Betul. Okey, tetapi sekarang kita nak merujuk pada perkataan bukan jangan dibuat main-main ni kerana apa? Kadang-kadang ada pasangan-pasangan muda, sebenarnya kata apa mereka berkahwin, orang kata couple kan, dan juga berkasih sayang, tapi lepas tu okey tak apalah, kita kahwin juga. Nanti kalau kita tak suka kita cerai. Ada yang semudah tu zaman sekarang ni bertanggapan mengenai perkahwinan ni. Betul. Sebab mereka tidak jelas dengan tujuan perkahwinan. Tujuan perkahwinan bukan hanya untuk menghalalkan hubungan semata-mata. Tetapi bila kita berkahwin, kita melihat bahawa bahtera perkahwinan itu hingga ke liang lahat, hingga ke jannah. Ya, kita tak nak putus paruh jalan disebabkan apa? Bila berlaku konflik rumah tangga, bercerai, berpisah, yang menjadi mangsa bukan hanya kita, tetapi kalau dah ada anak-anak kita semua akan terlibat sama. Terlibat sama tu tak apalah, tapi kalau katakan emosi mereka terganggu, mereka tidak membesar dengan sempurna, tak menjadi orang yang seperti mana diharapkan, mungkin ada yang terlibat dengan kes-kes juvana dan sebagainya, maka ini siapa nak dipersalahkan? Pastinya kita, ibu, ayah dan sebagainya. Kan bila kita buat main-main dalam perkahwinan tu tiba-tiba ada yang buang bayi dan sebagainya kan. Jadi sebab itu pada saya kita kena fikir habis-habis, kita kena istikharah sungguh-sungguh. Kita kena jelas bahawa tujuan perkahwinan itu untuk apa dan kita kena terima bahawa perkahwinan bukan mudah. Bukan mudah sebab dia dalam bahtera perkahwinan ni kita terima saja akad nikah, kita terima bukan sahaja kebahagiaan tetapi juga cabaran-cabaran, ujian-ujian yang datang selepas itu. Jadi sebab itu kita kena bersedia. Kita kena bersedia dari segala benda, dari segi keuangan, dari segi persediaan emosi, dari segi sistem sokongan, dari segi mencari ilmu. Ramai orang dia tak cari ilmu. Nak jadi jurutera cari ilmu, jadi doktor cari ilmu, nak jadi bapa tak cari ilmu. Nak jadi suami tak cari ilmu. Betul. Tak boleh. Perkahwinan tu bukan satu perkara yang kadang-kadang mungkin definisi ataupun persepsi masyarakat ni seronok sebab orang nak tengok majlis kahwin, persiapan dan duduk itu serumah. sahaja. Tetapi hakikatnya banyak tanggungjawab yang harus dipikul selepas ijab dan kabul tu sendiri. Sebab kata orang lah kan macam doktor katakan tadi, kita kena tahu tujuan perkahwinan tu dan orang kata lautan manalah yang tak dilanda gelora. Pasti akan ada gelombang dan juga geloranya. Ini kita nak kongsikan daripada rakan kita di Facebook daripada Cik T. Katanya ini Izzat dan juga doktor mungkin boleh kongsikan juga komen selepas ni. Katanya ramai orang kahwin hari ini sebab mungkin ikut trend semasa. Bila orang kahwin, jadi teringin juga nak kahwin. Kawan-kawan semua dah kahwin, tinggal kita seorang kita kahwin doktor. Jadi, tapi komitmen langsung tak fokus. Jadi, masih dengan sikap bujang, tak boleh diubah. Jadi, salah satu faktor kenapa terjadinya isu rumah tangga ini macam main-main. Sebelum doktor nak komen, kita mungkin boleh tanya kepada Izzat dan juga Mona dahulu. Kalau cakap tentang tak fokus, nak main-main dan sebagainya, kadang-kadang ini mungkin bukan kita nak bersikap bias, tapi kadang-kadang mungkin orang lelaki dia suka dah biasa masa bujang pergi kedai kopi dan sebagainya kan. Jadi, bila dah berumah tangga tu walaupun isteri buat kopi kat rumah sedap, tak pergi kedai kopi tak boleh. Tetap nak pergi kedai kopi bersama dengan kawan-kawan. Jadi ini yang sebenarnya perkara yang kita lihat remeh tapi boleh memberi impak yang besar dalam rumah tangga. Izzat sendiri apa sikap-sikap yang Izzat ubah untuk sama-sama mengharmonikan rumah tangga? Minta maaf Izzat, lelaki juga yang kena. Okey, tak apa, jawab. Cakap benda ni lelaki kan jawab dulu. Kalau semua perempuan jawab, mesti lelaki yang kalau kau cerita tentang perangai yang sama bujang, mesti orang akan pergi pada lelaki. Pasal tak? Perempuan pun ada juga sebenarnya. Tapi tak apa Izzat, silakan. Perempuan jangan jaga. Perempuan kalau dah kahwin
selama ini duduk rumah jaga suami. Teruskan, Rupanya Ustaz. macam tu. Okey, sebenarnya bagi saya memang kita ada perbezaan lah. Bila kita bujang dan kita berkahwin, memang ada perbezaan tu nyata. Tapi bagi saya rasa bila kita berkahwin pun sebenarnya sebagai seorang lelaki, kalau kita tahu tanggungjawab kita boleh lagi amalkan sifat-sifat bujang kita tu. Bukan maksud saya sifat bujang tu yang dari segi-segi yang apa yang negatif, maknanya nak mencari perempuan lain ke apa ke, nak hura-hura macam tu. Macam dulu bujang macam tu. Tak. Maknanya kita masih boleh nak keluar dengan kawan, masih boleh nak tengok bola, asalkan kita tahu tanggungjawab kita tahu sebenarnya dia tak ada perbezaan pun sebenarnya. Sebenarnya bagi seorang lelaki, bagi saya definisi lelaki, kita tahu lelaki tanggungjawabnya besar dalam rumah tangga. Sebagai seorang ketua keluarga. Kalau bila kita diangkat nikah tu segala dosa isteri, anak-anak adalah di bawah tanggungjawab kita sebagai orang lelaki. Jadi situ kita kena ingat kan. Jadi bagaimana saya tahu kita sebagai lelaki kita mesti mempunyai jiwa yang besar dalam memimpin keluarga. Betapa sebagai orang lelaki pun masih ingin belajar menjadi seorang sempurna untuk keluarga saya. Tapi bagaimanapun saya kata dari segi perangai bujang dengan lepas kahwin sebenarnya boleh, tak ada bezanya. Kalau kita boleh bahagikan masa ini, kita ada time untuk jumpa dengan kawan, kita ada time untuk keluar dengan kawan, asalkan kita percaya. Jadi kalau kita tak percaya tu yang susah nak keluar tengok bola tu, nak pergi kedai mamak ke, nak tengok bola dengan kawan-kawan ke. Kalau bini tak percaya, dia tak bagi. Tu rumah. Kalau dia pergilah tengoklah. Jadi kita kena tahu mana kita punya keutamaan. Priority. Priority. Okey, sedikit saya nak tanya pada Dr. Lau. Okey, katalah kita dah kata, okey, ada pasangan-pasangan muda nak berkahwin, dia kata, saya dah tahu tanggungjawab, saya dah bersedia dan sebagainya. Tapi ada kalanya bila minta nasihat kepada mereka yang lebih tua, dah melalui bahtera perkahwinan, mereka ada macam-macam, betul ke dah bersedia, adakah dah fikir sekian. Kadang-kala anak-anak muda ni bila nak berkahwin, mereka dilamun cinta sangat sampai terlupa sebenarnya cabaran tu jauh lebih besar sebenarnya di dalam rumah tangga. Kadang-kadang dia sibuk macam nak fikir nak pakai baju apa, majlis nanti macam mana, tapi mereka tak memperlengkapkan diri mereka untuk tahu macam tadi tu, tanggungjawab ilmu jadi suami, isteri, ibu, bapa. Macam mana tu, Tidak duduk serumah, baru dia tahu. Dia beginilah ya. Kalau kita kata kena betul-betul berilmu baru berkahwin, nanti ramai pula tak kahwin-kahwin. Betul juga. Betul juga. Sebab apa dia kata? Alasan dia, saya belum cukup ilmu. Dia proses perkahwinan ini, apabila kita bersedia dari segi pertamanya sekali, dari segi nafkah. Kita kena, itu yang pertama sekali. Sebab banyak penceraian berlaku kerana tak cukup duit. Okey, yang pertama. Yang kedua, bersedia secara mental bahawa perkahwinan ini untuk selama-lamanya. Maknanya bersedia untuk menerima, saya kata tadi, cabaran, ujian dan sebagainya. Tetapi kita jangan menjangka-jangka ataupun merasakan bahawa dia bukannya kalau berlaku macam ni misalnya. Jadi macam ni pula bergaduh macam ni. Tak. Macam tadi kata go with the flow. Maksudnya tadi sepanjang kita melayari bahtera perkahwinan itu, kita adalah proses saling kenal. Masa bercinta, kita belum cukup kenal. Betul. Sebab banyak kepura-puraan. Masa cinta sebenarnya banyak main-main. Kan dia tak tunjukkan diri dia yang sebenar. Tetapi bila dah kahwin, masa itulah kita nampak, engkau ni rupanya tidur berdengkur cukup kuat, contohlah kan. Jadi masa tu orang kata apa, bau kentut berwangi. jadi di situ baru kita kenal siapa pasangan kita dan sebagainya. Jadi bila akad nikah tu, kita kena terima pasangan kita, termasuk kekurangan-kekurangan yang dia ada, dan kita kena bersedia untuk melengkapi kekurangan itu. Mungkin yang kita tengok, rupanya kau ni pemboros kan selama ni. So kita kena imbangi kan, macam mana kita nak menjadikan dia sekurang-kurangnya tidak begitu boros tapi tak pula menyekat. Kan, contoh misal, rupanya kau ni memang suka jumpa dengan kawan-kawan macam tadi kan. Tetapi kita tak boleh sekat langsung. Yang dia tak boleh keluar, dia tak boleh jumpa, kita nak jadi queen control ke, ataupun lelaki yang tak benar isteri bekerja selepas itu sedangkan dia sebelum itu memang berkerjaya. Jadi di sinilah perlu komunikasi, perlukan keseimbangan dan beri dia nak bersosial asalkan tidak lupa tanggungjawab dan asalkan setiap tanggungjawab tunai dan tidak pula membiarkan keluarga itu macam pasangan itu keseorangan, kesepian, kesunyian dan akhirnya berlaku masalah di kemudian hari.
Jadi itu yang kita kena faham betul-betul. Kahwinlah. Dapatlah ilmu Bagus. supaya tu Kan? saling kenal lah selepas itu. Doktor, ada orang komen dekat Facebook, dia kata daripada Maya Muhammad, ada orang hobi mereka memang kahwin cerai. Senang. Lepas tu dia tulis kat sini, senang pula dapat jodoh, senang pula berpisah. Saya pula takut nak kahwin sampai ke usia emas kini. Itu Maya Muhammad. Tapi sedikit daripada Mona dan juga Izzat lah kan, di penghujung perbincangan kita ini, sebagai pasangan yang dah pun mendirikan rumah tangga, bagaimana sebenarnya kita harus akur dan tahu bahawa dalam kehidupan kita ni pasti sentiasa akan ada cabaran dan juga dugaannya. Bagaimana kita nak terus sama-sama kuat, saling lengkap melengkapi macam doktor kata tadi, untuk sama-sama kita mengekalkan hubungan perkahwinan itu. Macam Izzat kata tadi, kalau boleh perjalanan ini biarlah sampai abadi, macam tu. Yelah, sebagai macam kami ya, sebagai satu pasangan, kami memang kalau boleh memang nak, kita pun kita diduga dengan berbagai dugaan juga. Tapi bagaimanapun alhamdulillah lah, mungkin kerana ialah bila kita pun dah ada anak, kita pun tengok wajah anak-anak, kita rasa tanggungjawab kita besar untuk membesarkan anak-anak, dan melalui pengalaman-pengalaman yang terlihat di sekeliling kita kalau boleh cuba nak menjadi yang terbaik, walaupun kita pun tak tahu dugaan Tuhan macam mana kan. Tapi sebagai seorang yang berumah tangga macam kami berdua, kami pun sama-sama ingin berkongsi pengalaman kami lah, dan sama-sama ingin sama-sama juga belajar macam mana sebagai seorang saling melengkapi antara satu sama lain. Kita tak tahu kan, sebab setiap bahtera setiap orang diduga dengan tapi dugaan yang masing-masing. Macam kami tak tahu dugaan orang lain macam mana kan. Tapi yang pastinya macam contoh sekarang kalau kita tengok banyak macam orang buat kerja macam kahwin cara ni macam main-main ni, mungkin sekarang tak tahulah, mungkin zaman sekarang ni zaman konten yang melampau-lampau, semua benda nak buat konten, itu nak buat konten, ni nak buat konten. Jadi perkara ni dah jadi macam perkara yang main-main kan. Sampai pun boleh macam joget-joget lah. Maaf kalau saya tegur kat sini, nampak macam isu ni tak sensitif, sebab isu dia sebetulnya lebih sensitif lah kan. Tapi kadang-kadang saya tak tahu, zaman banyak orang nak buat benda, asal dia nak dapatkan viewers dia orang sanggup buat macam-macam benda, sampai benda macam ni pun dia orang tak fikir sensitivity. Okey. Jadi itulah, kita bersama belajar untuk menjadi yang terbaik, insya-Allah itu sebenarnya. Okey, insya-Allah. Terbaik kita juga, kita sama-sama kongsi, alhamdulillah. Baiklah. Baik, sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini, kepada Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad dan juga Izzat Lazim serta isterinya Nur Aziana Ramli. Kita harapkan segala perkongsian kita pada hari ini telah memberikan manfaat kepada kita semua tentang alam rumah tangga dan juga perkahwinan. Doktor, boleh buat main-main ke tak boleh rumah tangga? Tak boleh. Kena serius dalam segala aspek. Ya. Ada benda yang kita boleh buat main-main, tetapi kena serius. Terutama jangan main-main dengan perkataan cerai. Kahwin tetap kahwin. Perkahwinan itu ladang pahala, tapi pastikan bersedia, jangan dibuat main-main. Itu pesanannya yang merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Dan kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baiklah, kita terus menceriakan hari Jumaat kita ini bersama dengan seseorang yang memang sentiasa ceria dan juga sigak. Bersama dengan kita adalah Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Baik, Datuk, hari ini rangkaian produk hebat dari V Asia. Silakan. Terima kasih Farin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Farin, terima kasih hari ini buat slot untuk saya ya. Yang mana saya percaya Farin ya, di Asia kami setiap hari menerima maklum balas yang baik daripada pengguna ya. Alhamdulillah. Kalau pagi tadi saya ke pejabat Farin ya, saya buka review ya di laman sosial kami dan juga ya di Shopee, Lazada ya, saya baca review maklum balas pengguna yang gunakan produk V Asia, rata-ratanya sangat berpuas hati dari segi keberkesanan ya. Seawal pengambilan botol pertama mereka dah dapat lihat perubahan ya. Dan hari ini saya nak bawakan sesuatu ya untuk penjagaan kulit ya, yang mana saya percaya ramai antara kita ada masalah kulit ya. Kadang-kadang ya masalah kulit ni boleh menyebabkan kita rasa kurang keyakinan diri, rasa rendah diri ya, tambah-tambah lagi disebabkan oleh faktor cuaca ya. Tambah lagi kita di Malaysia ni Farin ya, kita berada di garisan khatulistiwa yang mana cuaca kita agak panas ya, terik, boleh menyebabkan masalah seperti kulit kusam ya, kadang-kadang lingkaran gelap bawah mata, dan juga paling membimbangkan, paling merisaukan ialah apabila tua sebelum usia ya, yang mana saya kira ya pengamalan gaya hidup yang sihat sangat penting ya, dan juga ya pengambilan makanan tambahan sangat-sangat penting ya. Dan kalau kita perhatikan ya di Catch TV Advance White ya Farid, ini adalah produk yang dah lama kat pasaran ya. Saya menerima maklum balas yang luar biasa daripada pengguna ya, yang mana rata-rata yang amalkan sangat berpuas hati. Seawal botol pertama mereka dah dapat lihat perubahan Farid, bukan sahaja kulit makin cantik, kulit makin cerah ya, tetapi ya daripada segi kata orang tu rambut mereka ya, mereka dapat lihat
kurang gugur ya bila mereka amalkan advance white ni Farin. Tak kurang juga ya kuku dah tak rapuh ya. Yang mana manfaat advance white ni anda kena rasai ya. Luar biasa saya kira ya, formulasi terbaik oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi ya, yang mana menggabungkan rumusan terbaik seperti astaxanthin. Dia suka saya nak kongsikan dengan anda semua ya, yang mana astaxanthin ni mempunyai manfaat khasiat ya, seperti 6,000 kali ganda vitamin C ya pengambilannya, 500 kali ganda vitamin E dan juga ya 40 kali ganda beta karotin. Dan seterusnya Farin ya, dalam advance white juga ada rumusan seperti lycopene ya, yang mana lycopene ni dapat membantu memberi perlindungan daripada sinar UV. Kemudiannya tomato ya sangat bagus untuk mengecutkan ya masalah pori yang besar, pori terbuka ya, mengatasi masalah kulit seperti jeragat, jerawat ya, kulit berminyak ya. Kemudiannya ada satu lagi rumusan pine bark ya ataupun kayu pine ni, yang mana mengikut kajian ya oleh pakar yang mana pengambilan pine bark ni dapat membantu ya membaiki tisu kulit yang rosak. Sebab itulah pengguna-pengguna kami bila mereka amalkan advance white ni, mereka dapat lihat ya perbezaan dari tonan kulit makin cantik, cerah Farin ya. Kemudiannya seperti mana saya katakan ya, rambut kurang gugur, makin lebat, kuku dah tak rapuh. Kemudiannya kalau tumit kaki merekah, dah dapat atasi ya awal botol pertama, tak kurang juga ya 3 hingga 5 hari ya Farid bila amalkan advance white ni, tumit kaki merekah tu dah makin licin, berkurangan ya. Dan paling penting ya, rumusan collagen di dalam advance white ni juga dapat membantu melambatkan kronologi penuaan. Saya percaya bukan saja wanita tetapi lelaki juga risau soal penuaan. Jadi amalkan advance white ni setiap hari ya, waktu pagi ketika perut kosong ataupun malam sebelum tidur. Anda bancur, ambil 1 scoop, isi dalam shaker yang diberikan secara cuma 150 ml air, shake dan sedia untuk diminum ya. InsyaAllah seawal botol pertama anda pasti akan berpuas hati. Dan jangan lupa ya, kongsi pengalaman anda sebaik saja menggunakan advance white ni Farin ya. Yang itu untuk dalaman. Dan seterusnya ya, untuk luaran kulit wajah anda ya, saya percaya lelaki dan wanita inginkan kulit yang cantik, mulus dan gebu. Kalau tadi di visual ya, di kaca TV ada tertera ya cara penggunaan set Perfect White ni, yang mana Perfect White ni juga kita jual secara berasingan ya. Formulasi rumusan terbaik ya, bahan-bahan terbaik seperti Pitera ya, yang mana Pitera ni dapat membantu ya mengekalkan kelembapan kulit, mencerahkan kulit ya, yang mana ada juga rumusan Whitenol ya. Whitenol ni adalah rumusan pencerahan yang telah mendapat penganugerahan ya, yang mana saya kira dapat membantu mencerahkan kulit wajah, mengatasi masalah jeragat, bintik hitam, kulit berminyak ya, yang mana berbeza dengan rumusan pencerahan lain, yang mana kadang-kadang kalau kita guna produk pencerahan di pasaran ada masalah seperti pengupasan, masalah apa kata orang tu bahan-bahan terlarang, hidrokinon. Anda tak perlu risau bila gunakan Perfect White ni, tidak mengelupas, yang mana ya teknologi yang terbaik kita gunakan, teknologi nano, resapan 50 hingga 250 nanometer ya ke dalam epidermis kulit, bertindak ya dengan selamat, efektif ya, mencerahkan kulit. Seawal step pertama ni anda dapat lihat perbezaannya, kulit yang kusam jadi lebih cerah, bermaya Farid, lebih sihat ya, kulit lebih lembap, cantik ya. Masalah-masalah jeragat, jerawat, kulit berminyak dapat diatasi. Dengan pelaburan RM72 saja set Perfect White ni ya, anda dapat lihat perbezaan Farid. Dan saya sendiri ya turut menggunakan set Perfect White ni setiap hari Farid, yang mana ya saya dapati kulit saya bukan je semakin mulus Farid, malah makin bersih Farid. Saya percaya semua orang nak ada masalah kulit yang bebas daripada cela, tak nak ada masalah parut ya, yang mana Perfect White ni harga dia RM72. Kalau anda dah habis boleh beli secara berasingan, yang mana cleanser, Perfect White cleanser kita jual secara berasingan harga RM20. Facial treatment essence harga RM40. Kemudian Magic Skin Day Cream ya, sesuai untuk lelaki dan wanita, tidak berminyak dan juga tak bercapuk. Dan paling penting krim malam ni sangat-sangat efektif ya merawat masalah kulit anda. Dan yang terakhir Farid, saya juga bawakan ini dia Apple Talk dan juga Orange Talk. Semua orang inginkan bentuk badan yang menawan ya. Pentingnya kita untuk detox Farid. Sebab apa? Kalau kita tak detox ni lah menyebabkan masalah obesiti ya, macam-macam lagi masalah dalaman. Dan satu ya, kajian terbaru, 1 daripada 2 orang rakyat Malaysia ya ada masalah obesiti. Jadi pentingnya kita detox ya, usus yang bersih, tubuh badan yang sihat ya. Sebab apa? Punca utama penyakit daripada usus yang kotor. Jadi jangan lupa dapatkan Apple Talk ataupun Orange Talk, yang mana saya cadangkan Apple Talk ni untuk berat badan kurang 70 kg. Kalau anda lebih daripada 70 kg, jangan lupa minum Orange Talk, yang mana formulasi ni rasa dia sangat sedap ya, tidak berketul, mudah untuk anda amalkan. Dan Fahrin ya, saya percaya juga kadang-kadang ada antara kita yang ada masalah kolesterol berlebihan ya, dah cuba macam-macam, dah buat intermittent fasting, dah buat keto diet, Atkins diet, tapi masih belum kesan. Jadi jangan lupa boleh cuba dapatkan Apple Talk ataupun Orange Talk di pasaran. Dan secara ringkasnya Fahrin dia, untuk kulit yang cantik, jangan lupa dalaman anda minum Advance White harga RM40 sahaja, satu botol ni 400 gram. Dan juga ya, dengan pembelian di jombai.my melebihi RM100, kita akan bagi tote bag ni secara percuma. Untuk penjagaan kulit wajah, jangan lupa dapatkan set Perfect White RM72. Dan juga ya, untuk bentuk dan berat badan yang ideal, jangan lupa dapatkan Apple Talk harga RM32 ataupun Orange Talk harga RM36. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Biasia baru beli. Sebab apa? Biasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda nak konsultasi secara percuma,
hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik 1-800-88-3990. Terima kasih Farin, jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Datuk Azril Muhammad Razi. Saya pasti inilah rahsia yang bukan rahsia daripada Datuk Azril, kesihatan dan kekacakan beliau. Baik, kita berehat hanya seketika, pastikan anda tidak ke mana-mana. Wanita hari ini. Kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Tapi sedikitlah Fiza, kita cakap pasal kahwin tadi kan. Macam awak susah ke nak kahwin? Susah lah belum dapat jodoh. Macam doktor cakap tadi, awak ingat senang nak cari jodoh macam ada jual kat pasar? Oh. Tak ada. Dia tak ada kat pasar, tak ada kat katalog, tak ada di mana-mana. Tadi saya duk baca lah tadi komen-komen tu. Ramai orang cakap. Saya lagi-lagi kalau orang yang pernah mengalami kekecewaan, sukar untuk dia buat keputusan bagi perkahwinan kedua. Jadi sabarlah ya. Kalau ada nanti adalah. Okey. Esok kita nak kongsikan satu lagi topik kepada anda. Topik apa esok? Topik esok, surprise. Surprise. Cakaplah betul-betul. Surprise. Farin cakap betul-betul. Surprise. Topik Penonton kita nak esok, tahu ni. topik kita esok sebenarnya surprise. Iaitu parti kejutan DIY. Saya pun surprise pun tak tahu. Tapi saya tahu esok kita nak kongsikan tentang topik surprise kejutan DIY ni. Kalau mungkin anda ada idea-idea yang nak dikongsikan ataupun nak cungkil idea untuk lakukan bersempena dengan parti hari jadi ke, ulang tahun perkahwinan ke, apa saja, pastikan terus bersama kami di Wanita Hari. Ramai-ramai bersama kami jam 12.30 esok untuk WHI Extra. Tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Jaga diri. Hari ni esok tahu. Saya ke mana? Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada